Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Muallimah Anis. InsyaAllah kelas adab pada hari ini kita akan ulang kaji adab tahun 3, iaitu pelajaran yang ketiga, adab menziarahi orang sakit. Okay, kita tengok balik adab menziarahi orang sakit yang pernah kamu belajar pada tahun 3 dulu. Okay, apa yang kita akan tengok pada hari ini ialah isi kandungannya adalah satu, adab. Apa adab yang perlu kita amalkan semasa menziarahi orang sakit. Yang kedua, perkara yang perlu dijauhi ketika ziarah pesakit. Yang ketiga, faedah menziarahi orang sakit. Dan yang terakhir sekali, kita akan tengok akibat kalau kita tidak beradab menziarahi orang sakit. Baik, yang pertama, apa adab? Okey, adab menziarahi orang sakit. Apa adab yang perlu kita amalkan semasa kita pergi ziarah orang sakit, kita ziarah pesakit. Okey, kalau kita nak pergi ziarah orang sakit ni, kita ada adab dia. Pertama, mestilah memilih masa yang sesuai. Okey, kena tengok masa yang sesuai. Bila masa yang sesuai? Bukan terlalu lambat atau terlalu awal. Okey, biasa orang pergi ziarah sebelah petang kan, selepas asar ke, kejap masa tu kita boleh pergi ziarah. Kena tengok masa yang sesuai bila. Yang kedua, mendoakan untuk pesakit. Okey, kita doa pesakit supaya cepat sembuh. Okey, bukan kita kena doa lah, doa untuk cepat sembuh, kembali sihat macam biasa. Okey, doa kat dia, ke dekat pesakit tadi. Yang ketiga, mestilah memperlihatkan kasih sayang dengan pesakit. Kita rasa kasih, kita rasa sayang dekat pesakit tu dengan cara kita doa. Dengan caranya macam banyak cara. Satu-satunya adalah dengan mendoakan pesakit tu untuk segera sembuh, segera sihat macam seperti sedia kala. Okay, yang seterusnya, yang keempat, memberi kata-kata perangsang. Okay, maksud apa memberi kata-kata semangat perangsang ni? Kita bagi semangat dekat dia. InsyaAllah kita cakap, InsyaAllah lepas ni akan sembuh macam biasa. Okay, kita kena bagi kata-kata semangat. Okay, lagi 2 hari ni boleh sihat ni, tak ada masalah. Macam tu, kita kena bagi kata-kata perangsang, kata-kata nasihat dekat orang yang sakit. Kenapa? Sebab orang sakit ni dia akan rasa down, dia akan rasa tak bersemangat, sebab dia tahu dia tengah sakit. Jadi dengan nak bagi, kita kena bagi semangat lah dekat dia. Kita bagi kata-kata perangsang dekat pesakit ni. Okey, yang seterusnya adabnya adalah membantu memenuhi keperluan pesakit dan keluarga. Okey, orang yang sakit ni adalah orang yang ditimpa musibah. Jadi kita orang yang masih lagi okey, masih lagi sihat, kita cuba untuk penuhi keperluan apa yang perlu, apa yang tak cukup lagi rumah dia. Okey, kita cuba bagi keperluan, penuhi keperluan yang pesakit tu sendiri ataupun keluarga pesakit tu. Okay, pesakit tu nak perlu apa, ubat apa lagi yang perlu, kita cuba untuk bantu. Keluarga tu apa lagi yang perlu, okay, pampers ke, kalau orang sakit kan biasa perlu pakai pampers, okay, makanan, okay, kita cuba. Itu adab kita menziarahi pesakit. Dan yang terakhir sekali, tidak boleh buat bising. Orang sakit ni dia sensitif, jadi kita sebagai orang yang pergi ziarah, kita jangan buat bising, kena ada adab ni. Okay, ini adalah contoh 6 adab menziarahi orang pesakit. Jangan lupa, kita mesti bila kita dengar ada orang sakit, kita pergi ziarah, kita keluar amal, kita perlu amalkan adab ni. Okey, adab menziarahi orang sakit, menziarahi pesakit. Okey, yang seterusnya kita tengok perkara yang perlu dijauhi ketika ziarah pesakit. Apa perlu kita, benda-benda yang kita tak boleh buat lah. Apa yang kita perlu jauhi ni adalah apa yang kita tak boleh buat semasa kita pergi ziarah pesakit ataupun kita pergi ziarah orang sakit. Satu, membuat bising. Okay, kita tak boleh buat bising. Pesakit ataupun orang sakit ni dia sangat sensitif, jadi dia tak boleh dengar orang buat bising. Jadi kita jangan buat bising semasa pergi ziarah orang sakit. Yang kedua, melawat terlalu lama. Okay, melawat terlalu lama ni, kita pergi melawat, cuba untuk ringkaskan sahaja perjumpaan itu. Sebab orang sakit ni dia tak rasa selesa. Okay, biasalah orang sakit, cuba bayang kamu yang sakit, kamu suka tak kalau ada orang datang melawat kamu terlalu lama, sampai 3-4 jam duduk borak dekat situ, mesti kita rasa tak selesa. Jadi kita perlu jauhi, kita tak boleh buat macam ni. Okay, melawat terlalu lama. Yang ketiga, makan makanan pesakit. Dah doktor duk hidang makanan dekat pesakit, kita yang sihat ni pergi makan makanan pesakit tu, itu perlu kita jauhi. Okey, yang seterusnya, mengganggu ketenteraman pesakit. Okey,
waktu pesakit tengah rehat, jangan ganggu. Okey, kita kena ada adab lah. Kita kena jangan ganggu pesakit. Kalau pesakit tengah rehat, kita jangan ganggu dia. Kalau pesakit tengah makan, kita jangan ganggu dia. Kasih dia selesai dulu makan. Okey, itu waktu dia. Okey. Seterusnya, timbulkan kerisauan pesakit. Okey, macam mana tak nak timbulkan kerisauan pesakit ni? Contoh, kita beritahu jiran saya dulu ada sakit macam kamu, tapi dah meninggal dah. Kita tak nak lah macam tu. Kita sebagai orang yang pergi ziarah, kita kena bagi tahu dulu ziarah aku ada juga yang sakit macam ni, tapi dah sihat dah sekarang. Okey, kita tak boleh menimbulkan kerisauan pesakit atau merisaukan ahli keluarga pesakit. Kita kena bagi kata-kata semangat, kita kena bagi kata-kata perangsang. Kita cakap, okey, insyaAllah kamu boleh sembuh macam biasa. Itu kita kena amalkan. Tapi jangan cuba untuk timbulkan kerisauan pesakit ataupun merisaukan ahli keluarga pesakit. Okey, kita kena bagi semangat dekat mereka. Okey, jadi ini adalah 6 perkara yang perlu kita jauhi ketika menziarahi pesakit. Jangan buat benda ni. Okey, yang seterusnya kita tengok faedah menziarahi orang sakit. Ada juga faedah ataupun hikmah. Apakah benda baik yang akan jadi dekat kita kalau kita pergi ziarahi orang sakit? Okey, yang pertama, akan mendapat rahmat Allah. Okey, Allah akan sayang dekat orang-orang yang pergi menziarahi orang sakit. Okey, yang seterusnya, mengembirakan pesakit. Pesakit ni dia rasa sedih sebab dia sakit, dia timpa musibah. Okey, bila ada kawan dia datang, okey, dia dapat mengembirakan pesakit tu. Pesakit tu akan rasa ceria, akan rasa bersemangat. Yang seterusnya, disayangi Allah dan Rasul. Okey, ini biasalah. Okey, Allah dan Rasul akan sayang. Yang seterusnya, akan mengeratkan silaturahim. Okey, kita dapat mengeratkan silaturahim. Okey, kita dengan orang sakit tu, contoh sahabat kita sakit, kita pergi melawat. Ini maksud kita ingat dekat kawan kita, dekat orang sakit tu. Jadi dengan cara tidak langsung, kita dapat eratkan silaturahim antara kita dengan kawan tu. Okey, itu faedahnya. Okey, yang seterusnya, mengurangkan penderitaan orang sakit. Kita pergi bagi kata-kata semangat, kata-kata perangsang. Okey, jadi orang sakit pun rasa macam tenang. Okey, dapat mengurangkan penderitaan. Maksudnya pesakit tu akan rasa tenang lah. Dia percaya yang dia boleh sembuh kembali. Okey, jadi kuranglah sakit dia. Macam tu. Itu faedah kalau kita pergi ziarah orang sakit. Yang seterusnya, timbul rasa syukur atas nikmat kesihatan. Ini bila kita tengok orang sakit, kita timpa musibah, bila kita pergi melawat, kita akan rasa syukur sebab kita nikmat sihat tu masih ada. Kita tak pernah rasa sakit. Okay, kita tengok orang sakit, kita akan reflect pada diri kita. Kita akan tengok diri kita semula. Alhamdulillah, kita masih diberi nikmat kesihatan. Kita sihat macam biasa. Okey, ini adalah 6 faedah menziarahi orang sakit. Okey, faedah ataupun kesan baik, benda baik yang akan jadi dekat kita kalau kita pergi ziarah orang sakit. Okey, yang seterusnya kita tengok akibat tidak beradab semasa menziarahi orang sakit. Okey, ini kesan dia. Kesan kalau kita tidak beramal ataupun kita tidak mengamalkan adab-adab menziarahi orang sakit. Satu, akan menyusahkan pesakit. Cuba bayangkan kalau kamu duduk makan makanan pesakit, buat bising. Okey, jadi akan menyusahkan pesakit. Yang kedua, dapat dosa. Itu biasanya memang akan dapat dosa. Yang seterusnya, memutuskan silaturahim. Okey, bila kita tak amalkan adab menziarahi orang sakit tu, kita akan memutuskan silaturahim lah. Kita tak suka. Contoh, kalau kamu yang sakit, orang datang buat bising, okey, tak amalkan adab-adab menziarahi orang sakit, dengan cara akan memutuskan silaturahim. Dan yang terakhir sekali, dibenci Allah dan Rasul. Okey, dibenci Allah dan Rasul ni kenapa? Sebabnya Allah, bila kita mengamalkan adab menziarahi orang sakit, Allah dan Rasul akan sayang, akan dirahmati Allah. Tapi bila kita tak beradab, dibencilah Allah. Tak suka orang yang tak beradab semasa menziarahi orang sakit. Okey, jadi okey, itu sahaja. Ini adalah 4 subtopik di bawah topik adab menziarahi orang sakit. Okey, insya-Allah minggu depan kita akan tengok topik yang baru. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.